آمين. فإن قلت فصل لي علم طريق الآخرة تفصيلا يشير إلى تراجمه وإن لم يمكن istiqsa' tafasilih. Jika anda menyatakan, maka surat 94 tajuk kita pada malam ini berkenaan dengan ilmu al-mukasyafah dan juga ilmu al-muamalah, di mana kedua-dua ilmu inilah yang menurut Imam Al-Ghazali yang merupakan hakikat kepada ilmu akhirat. Adapun ilmu yang lain termasuk ilmu fiqh itu sendiri hanya merupakan wasilah ataupun jalan untuk kita mencapai ilmu akhirat. Jadi kata dia, jika anda menyatakan, yakni jika anda bertanya ataupun jika anda meminta, uraikanlah kepadaku dengan jelas ilmu jalan ke akhirat itu yang menunjukkan isi serta tujuannya, meskipun tidak sampai terperinci benar. Jadi kata, kalau kamu bertanya begitu, kata Imam Al-Ghazali, maka ketahuilah. Ini Imam Al-Ghazali rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita ilmu akhirat itu bagaimana dikatakan ilmu akhirat. Ya, kata dia kepada kita, maka ketahuilah bahawa ilmu jalan ke akhirat itu adalah dua macam. Ilmu mukasyafah dan ilmu muamalah. Yang pertama, iaitu ilmu mukasyafah, ialah ilmu batin. Itu yang pertama sekali. Dari segi bahasa, al-kashfu itu memberi makna pendedahan. Sesuatu yang asalnya tertutup, kemudian disingkap. Dibuang tutupan itu sehingga kita nampak jelas. Itu makna al-kashfu. Jadi ilmu mukasyafah ini, sebab itu Imam Al-Ghazali menyebutkan ilmu mukasyafah itu ilmu batin. Ilmu yang tidak dapat ditanggapi oleh panca indera manusia dan tak dapat difahami oleh penjelasan, melainkan jika Allah menyingkap tabir daripada hati kita, maka lalu hati dapat melihat kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Adapun ilmu muamalah, itu ilmu yang diajar oleh Rasul kepada kita, diwarisi oleh para alim ulama. Secara dipanggil mana ilmu yang dapat dipelajari. Ilmu muamalah ini ilmu yang bukan saja dapat dipelajari, malah disuruh oleh syariat untuk kita mempelajarinya. Adapun ilmu mukasyafah ini dia lebih pada ilmu anugerah. Ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah kita melalui proses pembersihan jiwa melalui ilmu muamalah. Dengan kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membuka tabir, menyingkap tabir daripada kita sehingga kita melihat kebenaran yang akan menjadikan jiwa kita itu mutmainnah, nafsul mutmainnah, nafsu jiwa yang tetap, yang teguh, yang tidak ada sebarang kesangsian yang bertindak dengan tepat dalam kehidupan kita ini, yang tidak tersasar lagi daripada jalan yang betul, yang lurus. Jadi yang pertama kata Imam Al-Ghazali, ilmu mukasyafah itu ialah ilmu batin. Dan itulah kesudahan segala ilmu. Telah berkata setengah arifin, al-arifin yakni ahli ilmu ma'rifat, iaitu ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata mereka? Orang yang tidak mempunyai bahagian dari ilmu mukasyafah ini, aku takut akan buruk kesudahannya, yakni tidak memperolehi husnul khatimah. Sekurang-kurang bahagian daripadanya ialah membenarkan ilmu itu dan tunduk kepada ahlinya.
Jadi sekurang-kurangnya kita yakinlah, kita percayalah bahawasanya di sana ada ilmu yang mana yang diperolehi oleh manusia terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Taala menyebutkan dalam Al-Quran di antaranya apa yang Allah Taala ceritakan kisah Nabi Musa AS dengan Khidir. Kisah Nabi Musa AS dengan Khidir. Di mana Nabi Musa AS dalam peristiwa itu banyak yang dia tidak faham tindakan daripada Khidir. Padahal Khidir bertindak semuanya daripada Allah juga. Tapi ilmu yang sampai kepada Khidir itu yang tidak diberikan Allah kepada Nabi Musa AS. Jadi kerana itu para ulama khilaf dalam menentukan Khidir ini, dia dalam jenis manusia ataupun jin kah ataupun malaikat, kerana syariat dia itu agak berbeza dengan syariat manusia. Kerana syariat manusia ni dia tidak boleh berhukum berdasarkan pada batin, dia mesti berhukum berdasarkan pada zahir. Dan tidak ada mana-mana syariat Nabi-Nabi di mana kita boleh membunuh seorang kanak-kanak atas andaian dia lahir nanti dia akan menyesatkan ibu bapaknya. Jadi sebab itu para ulama khilaf dalam menentukan Khidir ini apakah dia malaikat ataupun dia wali Allah ataupun dia seorang Nabi. Ala kulli hal, walaupun para ulama khilaf, tapi kisah yang berlaku di antara pertemuan Nabi Musa dan Khidir itu wajib kita percaya kerana dia disebut oleh Al-Quran. Dan Al-Quran ini kebenarannya itulah qat'i. Siapa yang menolaknya adalah kufur, kafir. Jadi sebab itu di sana adanya apa yang namakan sebagai ilmu al-mukasyafah ataupun dengan nama lain lah, mungkin nama yang lain, tapi di sana ada ilmu seperti itu. Dan sudah tentu ilmu kalau daripada Allah Ta'ala ini dia tidak boleh bercanggah dengan syariat. Jadi sebab itu kalau orang mendakwa dia dikurniakan Allah dengan mukasyafah, dengan ilmu laduniah dan sebagainya, tapi perilaku dia itu bercanggah dengan syariat, maka kita wajib mendustakan dia. Kerana syariat itu pasti benar, adalah confirm benar. Adapun dia itu manusia mungkin boleh menipu. Wallahu a'lam. Berkata yang lain, mana para arifin yang lain berkata, orang yang ada padanya dua perkara tidak akan terbuka baginya sedikit pun dari ilmu ini. Ini perhatikan Imam Ghazali, dia letakkan dah satu pagar daripada kita. Ilmu mukasyafah ini hanya diperolehi oleh orang yang pegang teguh dengan sunnah dan juga orang yang tunduk, yang merendah diri kepada syariat. Jadi sebab itu kata dia, para arifin ada yang berkata, orang yang ada padanya dua perkara tidak akan terbuka baginya sedikit pun dari ilmu ini, yakni ilmu mukasyafah, iaitu berbuat bid'ah dan juga atau orang takabur atau orang sombong. Jadi sebab itu orang yang perilaku dia, pandangan dia bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah, dengan sunnah, dengan Quran hadis, lalu dia mendakwa dia mendapat ilmu mukasyafah, kata Imam Ghazali tidak. Orang yang nak dapat ilmu mukasyafah ini dia mesti melalui ilmu muamalah yang akan disebut Imam Ghazali selepas ini. Imam Al-Ghazali sebut ilmu mukasyafah dulu kerana itu dia ilmu dalam tangga yang paling tinggi. Tapi dari segi pengajian, dari segi pengamalan, kita mesti menekuni ilmu muamalah. Kerana ilmu mukasyafah ini dia anugerah Allah Ta'ala setelah kita mempelajari ilmu muamalah dan juga kita bersungguh-sungguh mengamalkan ilmu muamalah. Ada yang menyatakan barang siapa mencintai dunia atau selalu memperturutkan hawa nafsu, nescaya dia tidak akan yakin kepada ilmu ini dan mungkin ia yakin kepada ilmu-ilmu yang lain. Sekurang-kurangnya penyiksaan terhadap orang yang mengingkarinya ialah tidak merasakan sedikit pun kelazatan ilmu ini. Mana dia merasa kelazatan dengan ilmu
ilmu fiqh sebagai contohnya, ilmu perdebatan, mana ilmu-ilmu yang ada nilai di sisi manusia, tapi di sisi Allah SWT itu, ilmu itu kalau ada nilai sekalipun dia bawah daripada ilmu akhirat, ilmu mukasyafah. Jadi sebab itu kita mesti senantiasa berusaha untuk mencari rahsia daripada ilmu Allah Ta'ala itu. Sebagai contohnya, nanti kita akan faham juga Imam Ghazali sebut, sebenarnya ilmu mukasyafah ini yang paling kita hajatkan itu untuk kita memahami wahyu Allah dengan tepat. Itu ilmu mukasyafah. Yang mana bukan kita mencari ilmu mukasyafah ini untuk kita mencari ilmu yang baru, ilmu yang luar biasa yang orang lain tak dapat. Tidak. Ilmu mukasyafah ini adalah ilmu untuk kita memahami hakikat syariat itu, sehingga hati kita tidak ragu lagi. Seolah macam kalau akhirat ini, seolah macam kita nampak akhirat itu. Kalau kita seolah macam keyakinan Allah Ta'ala sebut dalam Quran bahawasanya Islam ini akan menang, seolah macam kita terbayang-bayang bahawasanya Islam ini akan menang. Lalu Allah Ta'ala buka kepada kita macam mana untuk kita menjalankan usaha yang tepat supaya Islam ini mendapat kejayaan pada zaman kita ataupun diterima. Itu ilmu kasyafah, bukan ilmu yang luar biasa, ilmu yang pelik, yang terasing daripada Quran hadis, tidak. Ilmu kasyafah ini ialah ilmu yang mendedahkan kebenaran yang ada dalam Quran dan hadis Nabi SAW. Itu kita akan faham nanti bila Imam Ghazali menjelaskan kepada kita. Jadi orang yang tidak merasai kelazatan ilmu ini, mana dia tidak, walaupun dia belum dapat ataupun dia dapat sikit-sikit, tapi dia tak terbayang lagi, belum terbayang lagi bahawasanya di sana ada ilmu rahsia, dia panggil rahsia ketuhanan, yang mana jika kita dekat dengan Allah, Allah akan buka rahsia kepada kita. Kita tak rasa itu maknanya, kata Imam Al-Ghazali, itu tanda bahawasanya orang itu dia akan terhalang daripada dikurniakan Allah dengan ilmu kasyafah ini. Ahli, ada yang berkata tadi lalu bermadah, relalah terhadap orang yang telah hilang dari engkau oleh kehilangannya, maka itu dosa, ada siksaan padanya. Jadi bila Allah Ta'ala mentakdirkan ada sesuatu yang hilang bagi kita, ada kalanya kita kena terima, kena muhasabah diri. Mungkin ada satu dosa yang kita lakukan yang menyebabkan Allah menyiksa kita dengan kehilangan. Dengan kehilangan. Seumpama orang dulu bila dia menghafal, tiba-tiba dia lupa, maka dia akan merasai kehilangan. Dan dirujuk kepada guru, dia kata, di antaranya Imam Syafi'i rahimahullah, bila dia satu ketika itu dia mendapati dia ada lupa ilmu yang dia pelajari itu, ataupun ingatan dia itu agak tumpul. Lalu dia mengadu kepada Imam Waqi'. Imam Waqi' kata, lalu Imam Syafi'i kata, arsyadani al-Waqi' an atrukal ma'asi. Maka guruku Waqi' telah memberi nasihat kepadaku supaya tinggalkanlah dosa, kerana ilmu itulah cahaya, dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang berdosa. Jadi begitulah juga, mana di antara dipanggil Allah Ta'ala menyiksa kita ialah dengan Allah menghilangkan daripada hati kita itu rasa kepentingan kepada sesuatu yang sepatutnya kita merasainya penting. Jadi begitu juga ilmu mukasyafah ini. Itulah ilmu orang-orang yang siddiqin. Orang siddiqin ini orang-orang yang tidak mencapai darjat kenabian, tapi orang yang dia berada di dalam martabat yang paling tinggi lah di kalangan orang biasa. Kerana dalam surah An-Nisa, Allah Ta'ala menyebutkan martabat manusia ini, iaitu an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada' was-salihin. Jadi bawah pada Nabi itu adalah siddiqin. Itulah ilmu orang siddiqin dan muqarrabin. Yang muqarrabin daripada perkataan taqarrub lah.
qaruba, iaitu dekat dengan Allah Ta'ala, orang yang dekat dengan, hampir dengan Allah. Yakni ilmu mukasyafah, iaitu ibarat cahaya. Jadi ilmu mukasyafah ni, mukasyafah kata Imam Ghazali, tadi dia sebut ilmu mukasyafah ilmu batin. Jadi macam mana yang katakan ilmu mukasyafah ni ilmu batin itu? Kata dia iaitu ibarat cahaya yang lahir dalam hati ketika penyucian dan pembersihannya dari sifat-sifat yang tercela. Jadi bukan lahir begitu saja, tidak. Cahaya ni dia ibarat cahaya. Cahaya ni kita tahulah, dengan adanya cahaya tu kita akan nampak. Jadi sebenarnya di sana dia ada cahaya untuk mata, cahaya matahari, cahaya luaran, dan ada cahaya untuk mata hati, disebut dengan basirah. Satu basar, mata kita, dan satu lagi basirah, pandangan mata hati. Mata luaran ni memerlukan pada cahaya matahari, cahaya lampu. Tapi basirah ini macam mana mata hati manusia dapat melihat, iaitu pancaran nur daripada Allah. Pancaran nur daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Ini surah An-Nur. Cahaya Al-Quran. Mari kita dah ada cahaya fitrah. Cahaya fitrah, cahaya akal. Kemudian cahaya cahaya fitrah kita ada semua. Cahaya akal pun Allah Ta'ala bagi. Kemudian kita yang beriman ditambah dengan cahaya nur, itu Quran, wahyu. Dan satu lagi kalau Allah Ta'ala nak bagi kat kita, iaitu cahaya mukasyafah ni lah. Cahaya mukasyafah ini. Jadi sebab itu orang yang dikurniakan cahaya mukasyafah oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita berdoa, kita bersama. Bila dia baca Quran saja, dia baca Quran, dia akan nampak, dipanggil tersingkap, dipanggil makna-makna Al-Quran itu. Sebab itu ulama-ulama dulu boleh mengarang Quran, tafsir dengan jumlah yang dipanggil apa? Jumlah yang maknanya berjilid-jilid tafsir. Makna bila dia letak pena saja, mencurah-curah, dipanggil ilham daripada Allah. Futuhat, dipanggil pembukaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kalau tidak dibuka oleh Allah, maka mata hati dia tidak akan nampak situ. Itu Imam As-Sarakhsi bila dia dipenjarakan, Imam As-Sarakhsi tidak diberi buku dan sebagainya, tapi dalam penjara itu dikatakan dia seorang tokoh besar dalam mazhab Hanafi, dipenjarakan dalam satu telaga. Tapi dalam telaga itu dia menulis dengan inkishaf, dengan mata hati, tanpa ada sebarang rujukan dan sebagainya, dia tulis. Kemudian dibawa keluarlah oleh anak-anak muridnya, dan tulisan dia dalam penjara itu berpuluh jilid katanya. Jadi begitulah ulama-ulama dulu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi mereka, dipanggil nur kepada basirah, nur kepada mata hati. Dari cahaya itu tersingkaplah ilmu mukasyafah ini, iaitu ibarat cahaya yang lahir dalam hati ketika penyucian dan pembersihannya dari sifat-sifat yang tercela. Dari cahaya itu tersingkaplah beberapa banyak keadaan yang tadinya namanya pernah didengar. Mana pemulaannya, maknanya istilah-istilah itu, ayat itu biasa didengar, tapi antara faham dengan tak faham itu masih dipanggil terngiang-ngiang. Faham, nak kata faham tapi tak apa nak faham sangat. Nak kata tak faham tapi dah ada kefahaman sikit. Tapi dengan hadirnya, datangnya cahaya kepada batin itu, maka kefahaman itu menjadi jelas. Maka diragukan pengertiannya yang tidak terungkai lagi tidak jelas. Mana peringkat awalnya diragui pengertiannya yang tidak terungkai lagi tidak jelas. Lalu jelaslah ketika itu, yakni ketika hadirnya ilmu kasyafah itu menjadi jelas. Sehingga terhasillah makrifat yang hakiki dengan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan sifatnya yang kekal sempurna, perbuatannya, hukumnya pada kejadian dunia dan akhirat.
Kenapa Allah Ta'ala tentukan begitu? Kenapa Allah Ta'ala takdirkan? Kenapa Allah Ta'ala menentukan subuh 2 rakaat, zuhur 4, maghrib 3, isyak 4 dan sebagainya. Jadi begitulah kenapa Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran dengan bahasa yang demikian, dan kenapa Allah mendahulukan ungkapan demikian. Begitu maknanya Al-Quran ini sebenarnya penuh dengan rahsia, dan jika dibuka nur, diberi nur pada pintu hati manusia, maka manusia akan melihat betapa dipanggil dalamnya ibarat-ibarat yang digunakan oleh Al-Quran Al-Karim. Cara penyusunan Allah melebihkan akhirat dari dunia, yang mengenal arti kenabian dan nabi, yang arti wahyu, arti syaitan. Ini ilmu kasyafah. Syaitan dalam Quran penuh dengan syaitan sebagainya, tapi syaitan tu apa artinya? Apa dia panggil rahsia Allah Ta'ala menjadikan syaitan, dan apa rahsia Allah Ta'ala menyetujui permintaan dia untuk hidup selama-lamanya. Ya, mesti ada hikmah, mesti ada rahsia di situ. Dan begitulah juga yang lain. Kemudian kata Imam Ghazali lagi, cara pemusnahan syaitan dengan manusia, bagaimana kedatangan malaikat kepada Nabi, bagaimana sampainya wahyu kepada Nabi, mengenal alam malakut, langit dan bumi. Ya, mana alam malakut langit, alam malakut, alam bumi, al-mulk, alam mulk, mengenal hati, dan betapa benturokan, tasadum, betapa dipanggil pertembungan antara bala tentera malaikat dan syaitan dalam hati, mengenal perbezaan antara langkah malaikat dengan langkah syaitan, mengenal akhirat, syurga dan neraka, azab kubur, titian, timbangan, hitungan amal, dan maksud dari firman Allah. Mengenal, maknanya firman Allah ni apa maksud dia, itu juga semuanya kita dapat faham jika kita dikurniakan ilmu kasyafah oleh Allah. Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Surah Al-Isra ayat 14. Bacalah kitabmu ini, cukuplah pada hari ini engkau membuat perhitungan atas dirimu sendiri. Jadi apa maknanya itu? Allah Ta'ala ungkapkan begitu bila kita berada di akhirat. Bacalah kitabmu ini, wahai manusia, cukup pada hari ini engkau sendiri mengadili ataupun menghitung dirimu sendiri. Dan maksud firman Allah, wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan bahawa kampung akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya kalau mereka mengetahui. Jadi bagaimana dikatakan dunia akhirat itu sebagai perkampungan yang sebenarnya ataupun kehidupan yang sebenarnya? Padahal kita belum sampai di akhirat. Akan terdedah kepada manusia kalau Allah Ta'ala buka pintu hatinya dan Allah Ta'ala beri nur pada hati dia. Dan erti berjumpa dengan Allah dan memandang kepada wajahnya yang maha mulia, erti dekat dengan Allah dan bertempat di samping Allah, erti memperoleh kebahagiaan dengan menemani alam arwah, malaikat dan nabi, erti berlebih kurangnya pangkat ahli syurga. Ahli syurga ni dia panggil ada yang lebih, ada yang kurang, walaupun duduk dalam syurga. Sehingga mereka melihat satu sama lain seumpama menampak bintang bersinar di lembaran langit dan lain-lainnya yang panjang kalau dibentangkan. Ahli syurga nanti duduk dalam syurga, lalu mereka melihat satu bintang, lalu dijelaskan kepada mereka bintang itu adalah dipanggil tempat saudara-saudaramu sama-sama ahli syurga. Mana darjat yang lain, mana jauhnya, sehingga akan rumah dia itu kita nampak macam bintang tu. Jadi begitulah. Jadi macam mana keadaan situasi itu macam mana. Jadi sebab tu anda sebut tadi Imam Al-Ghazali dia menganggap ilmu kasyafah ini dia bukan satu ilmu yang pelik semata-mata. Dia tak ada kaitan langsung dengan syariat. Tidak. Ilmu kasyafah ni adalah ilmu untuk menjadikan kita
yakin penuh kepada syariat Allah, kebesaran Allah, kebenaran akhirat, kebenaran semua yang disampaikan oleh Quran hadis. Maknanya yakin dengan pandangan dipanggil apa? Seolah macam kita memandang sendiri. Kalau sebelum ini kita hanya dikhabarkan, orang mengkhabarkan kepada kita, orang baca kat ayat Quran kepada kita, disampaikan khabar kepada kita. Tapi ilmu kasyafah ni seolah macam kita menghadapi sendiri. Seolah macam kita menghadapi sendiri, dia panggil pengalaman, dia panggil pengalaman batin sendiri, bukan pengalaman orang lain. Namun orang lain yang menceritakan begitu begini. Tapi kita sendiri mengalami pengalaman betapa indahnya bersama dengan Allah. Jadi macam mana kita cerita, kita baca dalam cerita-cerita bahasanya sahabat-sahabat Rasulullah, sahabat-sahabat bila mereka berada dalam solat itu, mereka merasai kelazatan solat. Sehingga mereka mampu berdiri berjam-jam dan bengkak-bengkak kaki mereka. Itu cerita orang lain. Tapi kita rasa ke tidak? Kita belum rasa. Boleh tak kita nak rasa? Ya, boleh kita nak rasa. Dan kita perlu. Tapi kena ada kerajinan lah. Kena maknanya kena orang kata apa, bermujahadah dan sebagainya sehingga mencapai kelazatan kita itu, kita sendiri mencapainya, bukan hanya mendengar cerita-cerita daripada orang lain semata-mata. Kemudian kerana manusia mengenai pengertian hal-hal tersebut di atas sesudah membenarkan pokoknya mempunyai macam-macam tingkat. Jadi yakin semua. Kata Imam Ghazali, semua orang Islam yakin adanya akhirat. Tapi dia kata pengertian tu kerana manusia, mana manusia ni orang beriman, mengenai pengertian hal-hal tersebut di atas sesudah membenarkan pokok-pokoknya, mana sudah dia yakin dan membenarkan, mentasdikkan usulnya, ya, secara asasnya semua orang beriman dia yakin pada Allah, yakin pada akhirat, yakin sifat-sifat Allah. Tapi melebihi daripada pokok itu, usul itu, maka mempunyai bermacam-macam tingkat lagi. Memiliki macam-macam tingkat kefahaman, tingkat dipanggil penghayatan dan sebagainya. Sebahagian mereka pendapat bahawa semuanya itu adalah contoh-contoh sahaja. Contoh-contoh Allah Ta'ala nak berikan untuk menggambarkan kepada kita bagaimana nikmatnya syurga, bagaimana azabnya dalam neraka. Dan yang disediakan oleh Allah untuk hamba yang soleh ialah sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga dan terlintas, mana tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Tapi itu bagi kita lah contoh. Maknanya Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam syurga itu ada sungai, sungai susu, sungai madu, sungai air tawar, sungai arak. Dalam syurga itu ada bidadari dan sebagainya. Bagi kita hanya sekadar dipanggil tamsilan lah, kerana kita belum benar-benar merasai, kerana nikmat syurga ni sebagaimana Nabi sebut, Imam Ghazali sendiri sebut, mana mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar dan tak pernah terlintas hati manusia. Jadi maknanya nama-nama itu hanyalah dipanggil tamsil. Tamsil dari segi mana? Dari segi keserupaan istilah. Keserupaan istilah. Karena kalau di dunia, kalau dah sungai itu air susu, dia tak tahan lama, dia basi. Susu ni dia mudah basi. Tapi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, sungai daripada air susu, lam yataghayyar ta'muh, yang tidak akan berubah rasanya. Jadi kita hanya boleh gambar, boleh khayal saja, tapi belum merasai lagi. Tapi individu sebagai Nabi Muhammad SAW yang telah pun dibawa oleh Allah masuk ke dalam syurga, bahkan berada di dunia sendiri pun Rasulullah ini Allah telah buka pandangan kepada dia sehingga dapat melihat sehingga ke alam atas sana, maka kemungkinan Rasulullah sendiri walaupun dia belum masuk syurga ataupun dia masuk syurga hanya singgah saja kita Isra Mi'raj, tapi dia seolah-olah telah benar-benar merasai bagaimana dikatakan nikmat syurga tersebut. Jadi kerana itu semua beriman, tapi dari segi kelazatan, dari segi sejauh mana
hati, pintu mata hati itu dapat melihat, dapat merasai, itu kembali kepada kurniaan Allah pada masing-masing manusia dan juga sejauh mana dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak adalah serta makhluk itu syurga. Mana tidak ada segala yang berada dengan makhluk di dunia ini, dan tidak ada yang boleh menyamai nikmat syurga. Selain dari sifat-sifat dan nama-nama sahaja. Ya, laisa ma'al khalqi minal jannah illa sifat wal asma'. Nama sajalah. Dalam syurga ada delima, di dunia pun ada delima, tapi nama saja serupa. Tapi dari segi hakikatnya tidak ada mana-mana buah delima dalam syurga itu yang sedapnya itu menyerupai delima di dunia ini. Ya, begitulah juga apa sajalah nikmat. Tapi bagi orang yang Allah Ta'ala buka, dia panggil ilmu mukasyafah kepada dia ni, mungkin sejak dia berada di dunia lagi ni, dia sudah merasai. Bahkan ada ulama yang dia merasai ketika di dunia lagi, dia sudah merasai kelazatan bersama dengan Allah. Sehingga kan dia dalam hatinya itu, dia tidak mengharapkan syurga itu. Dia mengharapkan keredaan Allah Ta'ala itu. Dia mengharapkan keredaan Allah Ta'ala itu paling lebih lazat bagi dia. Syurga itu adalah sebagai nikmat yang kedua, yang ketiga. Nikmat yang paling besar bagi dia itu adalah dipanggil kelazatan bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Setengah berpendapat bahawa sebahagian adalah contoh-contoh dan sebahagian lagi bersesuaian dengan hakikat yang sebenarnya yang difahami dari kata-katanya. Kalau tadi semua contoh-contoh belakang. Tapi ada yang pendapat bahawa sebahagian contoh, ya, tamsil. Tapi sebahagiannya itu memang hakikat. Tapi hakikat itu hanya dapat difahami oleh orang yang diberi ilmu mukasyafah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebahagian mereka pendapat bahawa kesudahan mengenal Allah ialah mengakui kelemahan diri daripada mengenalnya. Inilah masalah ma'rifatullah pula. Jadi sejauh mana dipanggil kedalaman makrifah yang dapat dicapai oleh manusia itu. Sebahagian berkata, iaitu apabila manusia ini dia dapat merasai kelemahan diri daripada mengenal Allah. Maknanya sehingga dia dah kata memang tak dapat dah. Tak dapat dah kita belajar macam mana pun, memang kita tak akan boleh melepasilah tahap itu. Tunggu akhirat sajalah, nanti Allah Ta'ala tunjuk diri dia dekat kita. Ada yang merasakan begitu. Itu semua dipanggil beriman semua. Tapi dalam memberi jawapan, bila ditanya sejauh mana manusia dapat mengenal Allah, tinggi mana, maka itu memerlukan kepada ilmu kasyafah itu. Mana Allah Ta'ala sendiri memberi ilham pada kita, memberi pancaran nur dalam hati kita, bahasanya dia ni sejauh mana dia dapat dikenali. Dari segi dari segi ilmu yang kita pelajari lah daripada alim ulama, maknanya manusia ni dia dapat mempelajari ilmu tentang Allah ini sekadar apa yang diberitakan Allah dalam Quran, hadis. Sifat-sifatnya, nama-nama dan sebagainya. Kita tak boleh lagi nak pergi lebih jauh daripada itu. Tapi apakah itu menghalang jika sekiranya Allah Ta'ala nak memberi kefahaman yang lebih kepada bahagian orang sehingga dia dapat mengenal Allah dengan kadar yang lebih daripada orang lain. Maka itu yang menjadi kata Imam Ghazali, masuklah ilmu mukasyafah. Tidak ada siapa pun yang boleh cerita dekat kita. Mengenal Allah ni dia berhenti di mana? Hanya Allah Ta'ala sendiri. Hanya Allah Ta'ala saja yang boleh memberitahu kepada seseorang itu sejauh mana manusia ini dapat mengenal dia. Sebahagian lagi mendakwakan beberapa hal yang agung.
tentang mengenal Allah Ta'ala. Ada lagi yang menyatakan bahawa batas mengenal Allah itu ialah apa yang sampai kepada akidah orang kebanyakan. Mana macam mana orang biasa tahu macam itulah, takat itulah. Iaitu apa yang terdapat dalam Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW. Tak boleh lebih jauh daripada itu lagi. Iaitu beriman bahawa Allah Ta'ala itu ada, maha mengetahui, maha berkuasa, maha mendengar, melihat dan berkata-kata. Mana yang sebagaimana yang kita pelajari sifat 20 lah. Dan sebagian kata di dunia takat tu saja nama-nama Allah. Tapi ini itu juga boleh dipertikaikan. Ya, kerana di sana nama Allah, kita ambil nama Allah sebagai contoh. Nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Quran Allah Taala kata walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah itu nama-nama yang terindah. Maka adalah kamu sekalian menyeru Allah ataupun berdoa kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Ya? Jadi dari segi nama itu semua kita dia maklum. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim dan sebagainya. Tapi kaifiat nak berdoa dengan nama Allah Ta'ala itu, siapa yang boleh mengajar kita? Kaifiat nak berdoa dengan nama-nama Allah Ta'ala itu, setakat mana dan nama yang mana satu yang betul-betul berkesan kalau kita berdoa, doa kita akan mustajab. Itu tak boleh lagi kita nak kata dia berhenti kepada dia panggil apa? Kepada nas semata-mata. Sebab nama Allah Ta'ala ada 99. Tapi dari segi nas yang mengajar doa dengan nama-nama Allah Ta'ala itu ada beberapa nas saja. Di antaranya Ya Hayy Ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Hadis yang mengajar kita berdoa dengan nama Allah Hayyu Qayyum. Dan kemudian ada hadis yang mengajar kita berdoa dengan Asy-Syafi. Allahumma rabban nas azil ba'sa isyu anta syafi. Nama Allah Ta'ala lagi As-Sattar, nama Allah Ta'ala lagi Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Azim dan sebagainya itu masih terbuka. Jadi sebab itu, kalau tuan-tuan sekalian pernah baca kisah Nabi Sulaiman AS, seorang saleh, seorang wali Allah yang saleh, para mesyuarat, salah seorang ahli mesyuarat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman offer, siapa yang boleh, di kalangan kamu yang boleh memindahkan singgasana Balqis sebelum dia tiba. Balqis mengambil masa sebulan lebih untuk dia berangkat daripada Yaman, nak sampai ke Palestin, tempat Nabi Sulaiman. Okay. Jadi Nabi Sulaiman nak menimbulkan kejutan pada dia, maka Nabi Sulaiman offer, siapa di kalangan kamu yang boleh memindahkan singgasananya sebelum dia sampai. Okay. Maka Ifrit kata, aku boleh pindahkan dalam sebelum kamu bangun daripada tempat duduk kamu. Itu pun kira pantas lah. Bayangkanlah, orang dulu kalau perjalanan 1 bulan, itu sudah mengambil lebih kurang 1 hari 45 km, kalilah 30 hari. Berapa? 1000 km lebih perjalanan tu. Kalau hari ni, kalau kita bawa dengan kargo pun 1000 km, seminggu baru sampai. Tapi Ifrit kata, saya boleh pindahkan sebelum kamu bangkit daripada kursi kamu, tempat duduk kamu. Maka kita kata sebelum habis mesyuarat lah. Sebelum habis mesyuarat tu dah siap dah. Yang singgasana Balqis sudah ada dalam istana Sulaiman, Nabi Sulaiman AS. Tapi berkata seorang lelaki yang saleh, dia kata, aku boleh memindahkan singgasana itu sebelum matahari berkedip. Mana dia lagi pantas daripada Ifrit. Sebelum matahari berkedip. Kalau perhatikan Imam Suyuti, dia kata nama lelaki itu, namanya apa? Asif. Nama dia Asif.
dia dikurniakan oleh Allah dengan salah satu. Boleh tengok dalam surah An-Naml ayat 39. Qala ifritu minal jin, berkata ifrit dari kalangan jin, ana atika min qabli an taqum maqamik. Aku akan bawanya kepada engkau, kepada kamu wahai Sulaiman, sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu. Wa inni alaihi laqawiyyun amin, dan sungguhnya aku amatlah gagah untuk membawanya lagi amanah. Kemudian qala ladzi indahu ilmu minal kitab, berkata pula seorang yang punya ilmu pengetahuan di kitab Allah, aku akan bawanya kepadamu dalam sekelip mata. Dia manusia. Lalu Imam Suyuti menyebutkan dalam tafsir jalan lain, nama dia Asif. Dia dikurniakan Allah dengan rahsia salah satu daripada nama Allah. Dia dikurniakan Allah dengan rahsia salah satu daripada nama Allah Ta'ala, di mana setiap apa saja hajat daripada Allah, dia akan berdoa dengan nama itu. Dan dalam hadis pun Nabi sebut, Allah Ta'ala ini memiliki Ismullah Al-Azam, nama Allah yang teragung. Tidak ada yang berdoa dengan nama itu, melainkan doanya akan dikabulkan oleh Allah. Maka timbul persoalan, nama Ismul Al-Azam yang disebut oleh Nabi itu nama yang mana satu? Ada yang kata Allah itu, ada yang kata Al-Hayyu Al-Qayyum, dan ada yang kata nama lain. Itu maknanya. Tapi kalau Allah Ta'ala nak buka sendiri dekat kita, bila kita rajin sembahyang, kita rajin berzikir dan sebagainya, maka Allah Ta'ala maknanya boleh buka. Itu sebahagian daripada ilmu kasyafah kalau melihat pada yang disebut oleh Imam Al-Ghazali ini. Jadi sebenarnya banyak rahsia. Banyak rahsia yang kita perlukan kepada mukasyafah ni. Pertama sekali bila kita baca Quran, baca hadis Nabi. Pertama sekali bila kita lihat perjuangan Islam. Pertama sekali orang yang selalu terlibat dengan pengurusan contohnya, dia diberi amanah untuk memimpin, dia sangat memerlukan ilmu kasyafah ini. Ilmu supaya keputusan dia buat itu semuanya tepat. Keputusan dia buat itu tepat. Jadi ilmu kasyafah ini, kalau kita faham apa yang Imam Ghazali sebut ni, dia bukan satu ilmu yang baru, yang 100% baru, yang tidak ada lagi ikatan langsung dengan dengan Quran ataupun hadis ataupun dengan alam realiti itu sendiri. Sebagai contoh kita ambil Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yang kita sebut sebagai karamah lah. Karamah. Dia karamah sahabat-sahabat ni, dia ada kaitan dengan perjuangan Islam. Dia sama dengan mukjizat juga. Mukjizat ini satu perkara yang luar biasa, yang menyalahi adat. Adat mana kebiasaan biasalah, macam api panas. Mukjizat Nabi Ibrahim AS, api itu sejuk dan juga selamat, tidak membakar. Jadi dia bukan kosong, tanpa ada dipanggil pengertian, tanpa ada kaitan dengan perjuangan, tidak. Semua mukjizat Nabi-Nabi ini, dia ada kaitan dengan dipanggil yang pertama sekali kemajuan ilmu zaman itu. Yang keduanya, untuk meyakinkan orang bahawa apa yang disampaikan oleh Rasul itu adalah benar. Bukan dipanggil kosong itu tiba-tiba muncul benda pelik, tidak. Pada zaman Nabi Musa AS, orang berbangga dengan ilmu sihir. Lalu Allah menzahirkan mukjizat kepada Nabi Musa AS dalam bentuk yang boleh memberi kesedaran kepada manusia bahwasanya ada yang lebih hebat daripada sihir itu. Sebab itu ahli sihir Fir'aun, dia beriman. Sebab mereka tahu bahwasanya kalau Nabi Musa itu penyihir, dia akan jadi sama macam kami. Iaitu hanya di depan orang lain saja dia nampak pelik, tapi ahli sihir itu sendiri dia nampak benda yang betul lah. Tali-tali, tongkat-tongkat. Tapi orang lain saja nampak macam ular. Namun tak kala Nabi Musa AS melemparkan tongkat dia, tongkat menjadi ular. Mana ahli sihir itu sendiri mereka melihat memang ular sungguh. Dan hanya Tuhan saja yang boleh mengubah sesuatu menjadi sesuatu. Hanya Tuhan saja yang boleh mengubah, dia panggil, sesuatu
menjadi sesuatu secara relatif sebenar. Manusia dia cipta pun sebenarnya benda tu ada asal, cuma dia cantum-cantum. Dia mengubah sifat saja, bukan dia yang menciptakan. Dia hanya mengubah, dia panggil sifat benda melalui peleburan, melalui pencantuman, melalui mengubah itu. Tapi yang boleh mencipta Al-Khaliq, Al-Mubdi' hanya Allah Ta'ala saja. Sebab tu ahli sihir Fir'aun beriman. Fir'aun tak beriman sebab dia sombong. Sebab dia sombong. Jadi begitu juga karamah. Karamah ni dia ada kaitan dengan perjuangan Islam. Contoh macam kita tengok Sayyidina Umar ketika dia berkhutbah atas mimbar. Allah Ta'ala tunjuk dekat dia apa yang sedang berlaku di perbatasan sana. Lalu dia beri isyarat, dia kata Al-Jabal, Al-Jabal, Yasar itu Jabal, Yasar itu Jabal. Wahai tentera, jaga-jaga belakang bukit, jaga-jaga belakang bukit. Maknanya Allah Ta'ala zahirkan karamah pada dia untuk menolong, dia panggil, saudara dia yang jauh sana. Yang jauh, menolong tentera Islam yang jauh sana, yang mungkin kalau tidak diberi peringatan, maka mereka akan tewas. Jadi begitulah juga dengan ilmu kasyafah ni juga ialah ilmu yang mana diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seorang manusia itu, kalau melihat apa yang kita faham daripada Imam Ghazali ni, untuk dia bertambah yakin dengan kebenaran agama Allah Ta'ala itu sendiri. Dan termasuk dengan perjuangan yang dia dokong atas nama syariat itu, atas nama Allah Subhanahu Wa Taala itu. Jadi dan kami maksudkan ilmu kasyafah itu ialah bahawa terangkat tutup yang menutupi sehingga jelaslah kenyataan kebenaran Allah pada semuanya itu. Dan jelas dengan sejelasnya, laksana mata memandang yang tidak diragui lagi. Itu ilmu kasyafah. Mana sehingga Allah Ta'ala dedahkan pada hati manusia sehingga dia yakin sungguh dengan dengan kebenaran agama, wahyu, kebenaran Allah Ta'ala itu sendiri. Nah, itu kita berhenti di situ, insya-Allah nanti kita sambung lagi. Agak panjang juga pembahasan Imam Ghazali tentang mukasyafah. Ada 2 muka lagi. Ada 1 muka lagi sebelum bertemu ilmu muamalah. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, yang penting dalam hidup kita ini, dalam agama ini, bukan nak mencari benda yang luar biasa, bukan nak cari benda yang mana nak bagi beza kita dengan orang lain, tidak. Kita mengamalkan benda yang sama dan kita mengharapkan pembukaan itu daripada Allah. Ya, dan tak perlu pun kerana kalau kita mencari benda yang pelik, itu ada satu makhluk Allah yang memang dia suka bawa kita kepada benda yang pelik, iaitu syaitan dan iblis. Jadi sebab tu baca dalam kisah-kisah awliya Allah dulu pun ada yang tertipu. Wala'iyazbillah. Ada yang ditipu oleh syaitan. Dengan dengan ilmu-ilmu yang didakwa, dengan ilmu kasyafah laduniyah dan sebagainya, rupanya itu dipanggil ilmu was-was. Dipanggil ilmu bisikan daripada syaitan. Yuwaswisu fi sudurin nas. Yuwaswisu fi sudurin nas. Itu bahaya juga tu. Maknanya itu yang menghasilkan orang yang maknanya orang sombong, orang yang dipanggil, kalau Imam Al-Ghazali dia guna istilah al-maghrurin, orang yang tertipu. Orang yang merasakan diri benar tapi rupa-rupanya dia sedang tertipu. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita lebih suka membaca karya-karya ulama. Dan dengan kita baca karya-karya ulama yang muktabar ini, yang diakui keilmuan dia ini, mana itu yang menjadi dipanggil, orang panggil apa? Benda yang mengguide kita. Ini sebab tu baca Imam Ghazali, Imam Nawawi kita baca. Dan insya-Allah nanti kalau ada kesempatan ni, nak ajak juga tuan-tuan sekalian baca muqaddimah kitab Risalah Imam Syafi'i. Muqaddimah saja kita baca. Tak perlu yang lain tu memang tak sampai label kita lah kita nak baca. Tapi muqaddimah tu Imam Syafi'i dia bagi dekat kita. Maknanya ada sesuatu lah yang nak tengok tu memang perlu kita baca. Muqaddimah kitab Risalah. Ada terjemahan banyak hari ini dan dekat ada 2-3 terjemahan.
Jadi kita pilih yang mana baik. Mungkin dalam satu sesi pun sudah memadai. Jadi maknanya sekarang ni banyak yang kita nak baca ni. Pandai-pandailah kita atur jadual, insya-Allah. Kita bagi kenal sebuah sikit. Kita pun tak nak baca semua dalam tasawuf ni. Nak kena baca juga dalam usul fiqh sebuah sikit. Fiqh sebuah sedikit. Akidah pun sebelum ni kita baca matan-matan akidah. Kena ada juga sesi. Lama-lama sekali kena ada juga sesi kita baca tentang akidah ni, insya-Allah. Kita jumpa lagi, insya-Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Ustaz. Terima kasih banyak, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih, Ustaz.